Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih. Hai, kita bersambung lagi dalam bab 5 rangkaian dalam teori graf untuk KSSM Matematik tingkatan 4. Jadi hari ini kita lihat standard pembelajaran yang terdapat dalam video ini. Untuk video ini, cikgu akan menerangkan untuk subtopik 5.1.2 iaitu membanding beza graf terarah dengan graf tak terarah. Okey, kita masuk yang kedua, perbezaan antara graf arah, terarah dan juga graf tak terarah. Ini senang. Kita tahu, kalau arah dia mesti ada arrow, ada tanda anak panah anak panah. Kalau tak ada tanda anak panah, itu tak terarah. Okey, apa perbezaan dia? Okey, contoh kalau graf tak terarah, kita boleh kata titik A pergi ke titik B, bucu A pergi ke bucu B. Ataupun kita kata B pergi ke A. Dua-dua betul. A boleh pergi B, B boleh pergi A. Sama juga A pergi ke C ataupun C pergi ke A. Sebab dia tak ada arah. Berbeza dengan graf terarah. Graf terarah kita nampak. Okey, anak panah ni dari mana pergi ke mana? Okey, tepi yang pertama ni. Dari B pergi ke A. Boleh tak kita kata A pergi ke B? Tak boleh sebab anak panah dia tunjuk ke arah A. Kemudian yang kedua ni, dari C pergi ke A. Kemudian yang bawah ni B pergi ke C. Yang ni D pergi ke C. Okey, macam mana kita nak tulis? Kita boleh tulis kat sini. A B. Yang ni A C. Bawah ni B C. Atas ni adalah D C. Kita Okey, kemudian dia bagi pula graf yang ada gelung dan juga berbilang tepi. Sama je, arah dengan tak terarah, yang membezakan adalah tanda anak panah. Okey, tanda anak panah ni kita tengok. Sekarang ni yang paling penting caranya bagaimana awak menulis. Okey, kita tulis. Okey, yang pertama, okey, untuk graf tak terarah dulu Graf tak terarah, kita tulis dulu V dia. Okey, macam mana cara tulis V? Okey, mesti ada tanda bracket ni. Okey, kita ada P, Q, R, S dan juga T. Okey, itu untuk bucu atau titik. Okey, kemudian kita lihat macam mana cara nak tulis E. E tu apa tadi? E tu tadi tepi. Okey, untuk E, cara tulis E, mesti ada bracket yang besar kat luar. Dalam tu ada bracket kecil. Okey, P pergi ke Q. Okey, lagi P pergi ke mana? P pergi ke T. Okey, P dah selesai. Kita tengok Q. Q pergi ke R. Berapa kali Q pergi R? 2 kali. Q pergi ke R. Okey, selesai. Q dengan R dah selesai. Lepas tu ada S. Kemudian ada lagi satu, Q pergi ke S. Okey, Q dah selesai. Kita tengok S. S pergi ke mana pula? S pergi ke T. Satu saja Kemudian T pergi ke mana? T ada pergi dekat diri dia sendiri sebab ada gelung. Okey, jadi ada berapa dia punya tepi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi di sini ada 8 tepi. Betul ke? Ada 8 tepi ke ada 7? Tepi dia ada 7. Okey, cuma bilangan darjah saja dikira sebagai 2. Okey, kemudian ni ada 8 tepi, ada 7 tepi. Kalau 7 tepi maksudnya dia punya bilangan darjah berapa? Okey, kita tengok bilangan darjah untuk P. DP ada berapa? 2 garisan keluar. DQ ada berapa? 1, 2, 3, 4. Ada 4. Okey, DR. R ada berapa? 2. Okey. DS ada 2 juga. Okey, DT ada 2.
Jadi kita tambah 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Okey, jadi semuanya ada 14. Dia punya darjah. Okey, untuk graf terarah, kena ikut dia punya anak panah. Okey, graf terarah Okey, yang pertama titik P. P ke Q. P ke Q. Okey, satu dah selesai. Kemudian kita ada Q pergi R dan R pergi Q. Lepas tu Q ada pergi mana-mana? Tak ada lagi. Okey, tengok S. S pergi ke Q. Okey, S dah selesai. Tengok T. T pergi mana? T pergi ke S dan juga T pergi ke T. Sebab dia gegelung dia mesti pergi ke diri dia semula. Sama juga akan ada 7 tepi. Okey, ada 7 tepi. Kemudian ada bilangan darjah. Bilangan darjah dia ialah 14. Terarah dengan tidak terarah, bilangan darjahnya tetap sama. Okey, selesai untuk topik ni.